Hai, Assalamualaikum. Saya Ami Maisarah binti Razali bersama 5 orang lagi rakan saya iaitu Nur Syuhada Afika binti Makhtar, Ali Atifah binti Sabri, Najah binti Syahrul Nizam, Imanina binti Hasan dan Wan Aisyatun Nuha bin Wan Muhammad Din. Kami akan membentangkan tentang makanan tradisional masyarakat Cina. Makanan orang Cina sangat terkenal di seluruh dunia dengan populasi orang Cina yang sangat ramai di dunia. Makanan tradisional masyarakat Cina membawa maksud dan lambang tersendiri. Makanan tersebut terdiri daripada makanan berat dan kuih muih. Antara makanan berat bagi masyarakat Cina ialah Yi Sang. Yi bermaksud ikan, turut membawa pengertian lain iaitu kekayaan berkekalan. Sang pula merujuk kepada mentah dan turut mempunyai maksud lain iaitu hidup serta kebangkitan. Yi Sang ini melambangkan simbol kemewahan dan panjang umur. Fakta menarik bagi Yi Sang ialah semakin tinggi Yi Sang itu diangkat dan digaul, maka lebih banyak kemakmuran yang bakal dinikmati sepanjang tahun. Selain kemakmuran yang ingin dicapai, masyarakat Cina turut percaya bahawa perkataan Lo Hei dijerit dengan harapan ia dapat memberi kesihatan lebih baik kepada seseorang. Yi Sang adalah hidangan wajib ketika makan besar meraikan Tahun Baru Cina. Antara bahan-bahannya ialah salmon, pomelo, sayur-sayuran, jus limau, bijan, serbuk 5 rempah, kekacang yang ditumbuk halus, keropok rangup dan halia. Kesemua inti ini akan disusun secara rapi di dalam pinggan bulat. Makanan yang seterusnya adalah dimsum. Dimsum merupakan makanan Cina yang dihidang bersama teh Cina. Dimsum ini dikaitkan dengan sejarah para pengembara di laluan sutera kuno yang ketika itu memerlukan tempat untuk berehat. Keunikan masakan dimsum ini berasal daripada orang Kantonis di selatan Cina. Pada waktu dahulu, dimsum bukanlah makanan utama tetapi hanyalah hidangan ringan sahaja. Tetapi kini, dimsum telah menjadi salah satu makanan asasi budaya Cina. Dimsum ini dihidang ketika perayaan khas seperti Hari Ibu dan juga Tahun Baru Cina. Seterusnya adalah kuih bulan. Kuih bulan berdasarkan sebuah kisah yang berlaku di negara China semasa pemerintahan Puak Monggol iaitu dinasti Yuan yang agak tegas dan kejam. Undang-undang yang tidak munasabah dan pelik dikenakan ke atas rakyat Cina supaya tidak ada seorang pun yang dapat menggugat kuasa mereka. Oleh sebab itu, rakyat Cina dengan dorongan Puak Ming bersepakat untuk memberontak. Seterusnya, kandungan yang terdapat dalam kuih bulan adalah inti biji buah teratai atau kacang merah atau dengan kuning telur masin di tengahnya. Kebiasaannya, kuih bulan dimakan pada perayaan pertengahan musim luruh atau perayaan kuih bulan. Kuih bulan juga dibuat sebagai persembahan kepada Dewa Dapur. Dewa Dapur yang makan kuih bulan tidak dapat menyampaikan laporan buruk kepada Maharaja Syurga disebabkan mulutnya terkunci oleh kuih bulan yang manis itu. Seterusnya, kuih bakul. Kuih bakul yang juga dikenali sebagai Nian Gao ialah satu makanan tradisional kaum Cina. Ia boleh didapati dalam pelbagai bentuk, saiz dan harga. Di samping itu, nama kuih ini membawa kebaikan dan boleh didapati dalam pelbagai bentuk. Bentuknya yang pelbagai serta keadaannya yang melekit dan manis mampu membuka selera. Bagi menghasilkan kuih bakul, peralatan yang lengkap diperlukan. Antara peralatan yang diperlukan untuk membuat kuih bakul ini ialah periuk kukus, besen dan senduk. Antara bahan lain yang diperlukan untuk menghasilkan kuih ini ialah tepung pulut, gula, air dan daun pisang. Proses membuat kuih bakul mengambil masa selama 3 hari. Kuih bakul sebenarnya juga dihasilkan sepanjang tahun dan bukan hanya pada musim perayaan saja. Biasanya kuih bakul yang dihasilkan selepas musim Tahun Baru Cina adalah dalam bentuk segi empat yang besar. Manakala pada musim Tahun Baru Cina pula adalah dalam bentuk bekas bulat yang disalut dengan daun pisang. Kuih ini juga merupakan simbolik kepada petunjuk-petunjuk yang baik agar satu tahun baru itu memberi kemakmuran, kebahagiaan dalam keluarga dan juga kekayaan. Kesimpulannya,
Makanan tradisional merupakan lambang kebudayaan bagi sesebuah kaum di Malaysia. Selain itu, makanan tradisional hendaklah diwarisi oleh generasi muda supaya kebudayaan sesebuah kaum itu tidak diabaikan.